Corona mu. Uish, cek tu. Oi, tukar cek ni. Ya. Jom, corona mu jom. Semua apa ni? Semangat sikit. Mana semangat pergi? Bukan Korea ke? Kenapa celebrate merdeka? Saya ni universal. Awak kena faham. Ayah saya orang Korea, mak saya orang Malaysia. So saya nak tak nak pun, kena celebrate jugalah. Guru nelayan dan juga petani, gaya hidup ini dah berubah. Anak-anak terasuh indahnya, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar sejarah, jago sukan dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, pegang menyusun di jalan raya. Alam cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampiri. Biar di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Keranamu kami bangsa berjaya. Keranamu kami hidup selesa. Limpah budi kemakmuran negara. Saya tak puas hati. Kenapa saya seorang tu yang duk nyanyi macam wah nyanyi. Mana bagi yang lain ni? Mana bagi yang lain ni? Oh nyanyi, Rosa Singga nyanyi. Oh ya ke? Awak lupa ke? Waktu 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, waktu celebrate merdeka, awaklah antara orang yang paling happy. Awak ingat benda tak macam mana? Mau tak happynya? Waktu tu kita tak payah belajar. Kita bahagia sangat-sangat. Kan? Bukan cuti 31 Ogos. Cikgu celebrate merdeka dekat sekolah. Kan 1 hari tak belajar. 1 hari tak belajar. Bukan main seronok lagi. Kita pergi sekolah, waktu tu ditambah pula waktu tu homework tak siap. Seronok kita. Lepas tu cikgu melakukan pertandingan. Ya betul, cikgu melakukan pertandingan. Dia paling best apa tau? Dia yang paling best waktu celebration merdeka adalah kita boleh cakap dekat mak, hari ni ada sambutan merdeka, mak. Dekat sekolah tak belajar, mak. Tak payah pergi lah, boleh? Kita boleh cakap macam tu. Tapi segalanya musnah sekarang. Bila ada COVID-19, kita tak ada sambutan merdeka dekat sekolah. Kita tak boleh cakap dekat mak, hari ni sambutan merdeka mak kat sekolah. Tak payah masuk online. Kita tak boleh cakap. Oh, cakap juga. Okey, cakap juga. Alright. Oh, nanti dapat penampak. Oh, banyak gangster. Betul, mak awak garangnya. Abang ni kena masuk TV. Ya, betul. Saya masuk TV. Ya, saya kenapa? Yang apa pasal gelap lupa? Berapa saat? Jam. Saya tunjuk awak. Tak percaya, saya menonton TV lama juga lah. Tak ada pesan dalam 10 saat ke 15 saat juga lah. Tak ada lama. Berani sama ni. Adalah saya masuk TV lah. Ya. Jadi sebaik sejak Mira. Jadi Belajar macam tidak ketinggalan. PDP secara bersemuka. Prihatin dengan masalah itu, pusat tuition dan MacBook ini yang usulan pelajaran. Itulah balik. Penggunaan sedikit sebanyak melunturkan emosi dan semangat para pelajar berbanding PDP secara bersemuka. Prihatin dengan masalah itu, pusat tuition dan MacBook ini yang usulan pelajaran. Bukan. MC. MC kelas. Bukan. Ini pengaruh MACD ni kan. Kan MACD kan. Kita tak pernah pula pergi MACD. Kita order macam, saya nak order MCD. Tak pernah pula kita cakap macam tu kan. Kita cakap MACD betul. Kita tak pernah cakap MCD. Betul juga kan. Ini pengaruh dia ni. Sebab tu dia panggil Mac Plus. Sebab MC Plus, Mac Plus, MCD. Allah. Oh, mana muka saya? Okay. Saya kan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Allah Akbar. Nak tengok muka saya ada. Internet slow pula.
Tahun 11, manakala pelajaran kelas Sabar, 2 sabar. dikawal selia oleh pusat penyiarannya. Kami di S11 melakukan casting dengan menyediakan beratus paket sokongan, berkolaborasi dengan platform pembelajaran Saya. stabil, penyediaan one-stop app bagi tujuan komunikasi dan juga penyediaan nota. Awak nampak tu ni. Kabur. Tak kisahlah kabur pun masuk kot. Tak buat masuk kot kabur. Ada. Asalkan ada. Ya betul ada kot. Nanti saya boleh balik kampung tau. Saya balik kampung, saya jumpa makcik saya cakap, cik, saya masuk berita gitu cik. Makcik tengok ke? Bila ada? Ada makcik. Nah, ni tunjuk ni. Ya. Tapi waktu semalam saya tengok benda ni waktu semalam saya rasa macam, itu aku. Oh, masuk juga aku rupanya. Dia tua dia cakap, itu aku. Ada juga. Okey lah. Kan? Okey. Okey, dah. Jom. Cukup kita main-main, cukup kita bergurau senda. Yalah, biasalah nak start kelas. Kita tak boleh lah macam, kan, tak boleh kita rasa macam, Assalamualaikum, kita nak ke kelas. Dia kena adalah main-main sikit kan. Okey dah kan. Baik. Jom. Agak-agak kita hari ni, boleh ke kita ambil bab 5 ni? Agak-agak kita hari ni, boleh ke ambil bab 5 ni? Boleh ke Sebabnya kelas hari Khamis saya pun dah habis dah. Hari Khamis saya dah habiskan dah. Kelas hari Sabtu saya tak tahu sempat ke tak sempat ni. Kita try. Baik. Bab 5 kepada pelasian yang baru masuk ataupun kepada siapa yang dah lupa. Kepada pelasian yang baru masuk ataupun kepada yang dah lupa. Bab 5 kita cerita pasal Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay. Kepada pelasian baru, Persekutuan Tanah Melayu ni maksudnya dia adalah nama negara kita. Dulu waktu tahun 1948, itulah nama negara kita, Persekutuan Tanah Melayu. Dan Persekutuan Tanah Melayu ini menggantikan Malayan Union. Lagi sekali saya ulang, Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malayan Union. Sebelum ni nama negara kita Malayan Union, MU. Mentang-mentang CR dah join MU sekarang ni, nama negara jadi MU. Allahu Akbar. Tak boleh gitu, Bob. Tak boleh gitu. Disebabkan orang Melayu tak puas hati kan? Bukan Malaysia ke? Ini tahun 46. Malaysia 1993. Nama negara kita jadi Malaysia waktu 63. Semenanjung Tanah Melayu ataupun Tanah Melayu. Nama negara kita sebelum ni Malayan Union. Selepas Malayan Union, orang Melayu tak puas hati. Orang Melayu menentang kau habis-habisan. Dan British tukar nama negara kita jadi Persekutuan Tanah Melayu. Dan topik yang kita nak bincangkan hari ini adalah 5.3, iaitu cerita kita mengenai ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. I tell you guys, topik ni sangat simple, easy kau. You tak percaya? Tak percaya simple mudah. Okay. Let's see. Okay, jom, kita tengok report. Simple sangat-sangat simple. Okay, saya nak tanya awak, adakah ini Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu? Tak. Dan ini bukan Persekutuan Tanah Melayu, ini Borneo. Adakah ini Persekutuan Tanah Melayu? Yes, betul. By the way, siapa-siapa tak tahu ini betul tau. Jangan pula tengok macam benda apa tu macam pelik je. Ini betul Sabah, Sarawak, Tanah Melayu kat sini. So kan, jadinya ciri-ciri dia semuanya berdasarkan di sini. Ciri-cirinya semuanya berdasarkan di sini. So, saya nak tanya awak, sebelum kita masuk ciri-ciri PKM, saya nak tanya awak ciri-ciri Malaysia. Malaysia gabungan berapa negeri? Malaysia gabungan berapa negeri? 12, 14. 14 Ada yang cakap betul, tapi ada yang cakap 14 ni ni kepengaruhan lagu lah. Ini kompon-kompon kepengaruhan lagu. 14 melintang jalurnya semua negeri dalam Malaysia. Saya risau. Ini kes-kes sama macam Mac Plus ni. Kita bukan 14 negeri. Malaysia kita 13 negeri, ada satu wilayah. Wilayah persekutuan ada 3, tapi kita sekalikan dia jadi satu. So, 13 buah negeri, satu wilayah. Itu kita punya ciri-ciri Malaysia. Betul? Ciri-ciri PGM gabung berapa negeri? Ciri-ciri PGM gabung berapa negeri tu? Okay. 9 negeri Melayu. 2 negeri Selat. Betul? Setuju tak ni? 9 negeri Melayu. Kenapa tak 9 negeri Melayu? Kenapa nama negeri Melayu? Sebab negeri ni ada raja. Negeri ni ada raja daripada Perlis, Kelantan, Perak, Pahang, Selangor, Johor, semua negeri ada raja. Itu kita panggil negeri Melayu. Negeri Selat
Negeri Selat mana? Negeri yang tiada raja. Negeri yang tiada raja, iaitu Pulau Pinang dengan Melaka. What happened to Singapore? Adakah Singapura masuk sekali kepada Persekutuan Tanah Melayu? Singapura tak masuk. So, Singapura kekal sebagai apa? Singapura kekal sebagai tanah jajahan British. Gang, dalam exam, kalau keluar esei, apakah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu? You tulis benda ni, you dapat 2 markah. Free 2 markah. Gabungan 9 negeri Melayu, 2 negeri Selat. Ya. Simple lah topik ni. Senang kan? Senang. Ya. Itulah ciri-ciri dia. Pulau Pinang dengan Melaka ni. 2 negeri Selat ni. Pulau Pinang dengan Melaka. You tulis ni, Singapura jadi tanah jajah, dekat tanah jajah British. Ini pun 1 markah. Itu je ke ciri dia? Tak, ciri dia banyak lagi. Cuma saya just nak bagi tahu awak, kalau awak berjaya tulis ni, yang ini paling senang nak hafal. Ini tak payah hafal pun. Kan ini tak payah hafal pun. Dia secara automatik boleh ingat kan? Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah. Dekat sini memang ada 9 negeri Melayu. Mudah? Okay. Next. So. Dah? Okay, next. Awak tengok benda ni. Awak tengok benda ni. Ni pun ciri-ciri. Ni pun ciri-ciri. Cuma masalahnya sekarang ni, kita bila tengok benda ni, kita jadi macam, nak cakap apa dalam exam? Takkan kita nak lukis benda ni? Dalam exam, itulah peliknya. Itulah silapnya kita sistem di Malaysia ni. Okey, doakan saya jadi Menteri Pelajaran. Kalau saya jadi Menteri Pelajaran, yang ni boleh tulis. Tak ada masalah tulis macam ni. Betul lah ni. Tapi kita di Malaysia, exam kita, nak tak nak kita kena ikut lah. Yang mana, ladies and gentlemen, kita tukarkan jadi ayat. Kita tukar jadi ayat. Apa dia ayatnya? Sebelum kita tukar jadi ayat, awak kena faham dulu benda apa semua ni. Okay, yang pertama, ladies and gentlemen, pernah tahu Kabinet Menteri? Tahu. Semalam terbentuk Kabinet Menteri. Kabinet dapur tahu. Yang gaduh-gaduh Parlimen. Yang gaduh-gaduh Parlimen. Okay, kerja untuk bergaduh. Yang berhormat tarik balik. Yang berhormat tak baik macam tu. Yang berhormat tarik balik. Okay, itu Parlimen. Parlimen kerjanya buat undang-undang. Lagi sekali saya ulangi, Parlimen kerjanya buat undang-undang. Boleh? So, yang ini sama macam Parlimen. Buat undang-undang ataupun gubat undang-undang. Buat atau gubat atau rangka sama saja. Okey. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, semua orang tahu. Menteri Sains, Inovasi dan Teknologi Dr. Adham Baba, pun saya rasa orang tahu. Menteri Pelajaran, siapa nama dia? Razif Jidin, betul? You all tahu kan Menteri Pelajaran. Lepas lagi kita ada Menteri Perdagangan MITI, paling famous. Dulu Menteri MITI ni tak famous dulu. Dulu orang tak tahu pun. Oh ada Menteri MITI. MITI tu apa dia? Dulu orang tak tahu. Sekarang ni semua orang tahu Menteri MITI. Oh, Azmin Ali, ya, semua orang tahu. Itulah Kabinet Menteri. Itulah Kabinet Menteri. Kerjanya buat apa? Azmin Ali kerjanya berkaitan dengan perdagangan. MITI itu perdagangan. Hal-hal berkaitan perdagangan itu kerjanya. Katakanlah Menteri Pelajaran Tan Sri Syahmi tak puas hati dengan MITI. Tan Sri Syahmi tak puas hati dengan MITI. Tan Sri Syahmi kata, ni Azmin Ali, ni tak boleh ni. Yang ni kena tutup ni. Ni kena tutup ni. Inilah punca utama COVID. Contoh. Bukan yang betul-betul. Contoh. Boleh ke saya nak buat macam ni? Saya menteri, bukan saya. Tan Sri Syahmi. Boleh ke Tan Sri Syahmi nak uruskan kilat? Tak boleh. Sebab Tan Sri Syahmi Menteri Pelajaran. Tag menteri lain pun aja. Rekod tag menteri. Rekod tag je lah. Tag pun. Saya okey je. Okay, sambung balik. Yang itu adalah Menteri Pelajaran, tak boleh campur urusan dia. That's kita panggil sebagai Kabinet Menteri. Ataupun nama lain dia adalah Jemaah Menteri dari Kabinet. Boleh? Okey. Saya nak tanya awak. Kalau awak perhatikan carta alih itu semua, siapa ketua Kabinet dengan Parlimen ni? Pesuruh yang tinggi betul? You nampak carta alih ni, you dah boleh faham, you dah boleh skor dah. Ni ketua kepada Majlis Mesyuarat Persetujuan. Dia ketua kepada Majlis Perundangan Persetujuan. Tu je. Itu bukan awak tulis. Itu bukan awak tulis dalam exam. Awak dapat markah.
Awak tulis ketua kepada Majlis Mesyuarat Persekutuan, ketua kepada Majlis Perundangan. Tak ada masalah. Senang betul. Topik ni paling senang cerita kawan. Okey, lagi. Next. Lepas tu, katakanlah ni, Majlis Perundangan Parlimen nak buat satu undang-undang. Undang-undangnya adalah, lepas ni setiap perkataan MC kita panggil MAC. Setiap perkataan MC kita panggil MAC. So maksudnya tak kisahlah MC D jadi MAC D, MC tambah jadi MC plus. So lepas ni kalau kuih check MAC, kita kena eja macam ni. Kalau kuih check MAC Okay, so ngaji betul. Okay, sambung balik. Lagi sambung balik cerita. Bukan kau. Malah okay, sambung balik cerita dia. So, kita masuk ke parlimen. Waktu tahun 48 nama dia bukan parlimen. Waktu tu nama dia Majlis Perundangan. So, masuk bincang. Tumpang. Bincang lah macam, kami ni nak MC. MC tukar kepada MAC. Yang pula, tak boleh. Bincang. Dan last kali setuju. Bila setuju, awak rasa siapa yang kena memperkenankan? Siapa kena memperkenankan? Bukan PDB. Majlis Raja Melayu lah yang akan perkenankan segala undang-undang. Tahu perkenan tu apa? Perkenan tu meluluskan. Ya, walaupun PDB ketua kepada mereka, itulah yang Raja Melayu nak. Kan sebelum ni, kalau dekat Malaysia Dunia, Raja Melayu mana ada benda ni betul? Kan Raja Melayu mana ada benda ni? Tetapi, sewaktu zaman Persekutuan Tanah Melayu, dia ada kuasa. Kiranya dia macam agung lah, dia betul. Kiranya dia macam agung. Dulu agung tak ada lagi. Agung ada selepas merdeka. Waktu ni kita belum merdeka. Sebab tu kita ada majlis Raja Melayu. Nama dia majlis. Awak jangan pula majlis. Dia buat apa yang dia ada nyanyi ke? Dia ada majlis macam majlis kenduri kahwin ke? Ada bukan? Majlis Raja Melayu ni bermaksud dengan betul-betul Majlis Raja Melayu ni bermaksud tempat meeting ataupun perkumpulan ataupun perhimpunan Raja Melayu. Raja ada 9 orang datang meeting. 9 orang datang meeting. Sultan Syah. Kita pasal apa ni? Kita pasal apa ni? Oh, pasal Mac Plus. MC Plus ke Mac Plus Oh, dah diluluskan Mac Plus Okay, saya setuju. Saya setujulah Mac Plus. Okey, Sultan lain pula. Setuju. Sultan saya setuju. That's Majlis Raja Melayu. Faham? Itu Majlis Raja Melayu. Yes. Okay. Saya baca. Okay, kalau you all dah tahu, kalau harus okay, jom kita baca sikit. Di perundangan. Yang ni saya start explain dah, sama je. See? Rang tu apa? Rang tu rangka. Rangka ataupun gubal buat. Gubal adalah ubah. Rangka. Maksudnya nak buat baru. Rang tu adalah rangka. Nak buat baru. Okay. Dah faham? Tak payah explain Semua dah cerita dah. Senang. Jangan. Dan saya nak tanya. Sama tak dengan sistem Malaysia sekarang? Awak agak sama tak dengan sistem Malaysia sekarang? Sama kan? Macam itulah negara kita kan. Sebab tu baru-baru ni pernah berlaku satu isu yang tak puas hatinya. Kenapa darurat ditamatkan tanpa perkenan agung? Ingat tak isu baru-baru ni 2-3 minggu lepas lah. Kan 2-3 minggu lepas bukan main marah lagi buat parti pembangkang. Yang berhormat kenapa? Yang berhormat tak buat tak boleh dia. Pasal apa? Segala undang-undang kena dapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Sebab sekarang kita ada agung. Dulu kalau tak ada agung, ni lah. Dulu tak ada agung inilah. Sama je. Sebab tu kita di Malaysia ni, kita menggunakan ikut sistem British. Dan dulu tak ada PTB, sekarang tak ada PTB lah. Jangan pula kata sekarang ada PTB ke? Oh, kenapa ni perkenan? Sekarang tak ada PTB lah, dulu je. PTB tu orang British ke? Betul, PTB tu orang British. Sekarang siapa ganti PTB? PTB ni kita boleh ibaratkan macam Perdana Menteri. Ibarat macam Perdana Menteri. Seorang je, dia seorang je. Perdana Menteri seorang. Kedua kelas seorang. PTB seorang. Apa awak pakai kumpulan?
Oh, ingat suruh chatting ini gambar-gambar kan? Uish. Okey, jom kita tengok. Ciri-ciri seterusnya. Ciri-ciri seterusnya kita tengok dari segi kuasa Raja Melayu. Kuasa Raja Melayu, ladies and gentlemen, yang pertama, Majlis Raja Melayu dibentuk. Majlis Raja Melayu dibentuk. Lagi sekali, sebab tu saya cakap, kalau you faham benda ni semua, topik ni, you A+. Faham ni semua je, cukup. Okay? Okay? Next. Okay, yang ni you tak tahu lagi lah. Peringkat negeri, Sultan mengesahkan rang undang-undang Dewan Perundangan Negeri. Peringkat negeri, Sultan mengesahkan Dewan Perundangan Negeri. Baca betul-betul. Peringkat negeri, Sultan mengesahkan rang undang-undang Perundangan Negeri. Okay, saya minta baca dulu. Beza dia. Dewan Perundangan Negeri ni Majlis Perundangan Persekutuan. Negeri, peringkat persekutuan. Mana-mana nama dia peringkat persekutuan, dia adalah negara. Level negara. So, kalau negara, majlis kena luluskan. Maksudnya semua sultan kena kumpul, kena luluskan undang-undang. Semua. Tapi kalau negeri dekat Kelantan, macam contoh, Kelantan kata kita tak boleh luluskan Arab masuk ke negeri kita. Sultan kena luluskan. Dia tak boleh tiba-tiba datang sultan, contohkan, tiba-tiba Sultan Selangor, contoh. Sultan Kelantan, apa buat macam tu Sultan Kelantan? Tak boleh. Boleh ke saya buat itu? Tak boleh kan? Setiap negeri sultan masing-masing. Ya. So itu peringkat negeri. Peringkat persekutuan bersama. Peringkat negeri seorang-seorang. Kalau nasihat boleh ke sir? Nasihat belakang-belakang cerita lah. WhatsApp lah. Belakang-belakang cerita WhatsApp. Okay? Dah. Any question? Selawat nanti kita borak. No sir. Rang tu apa sir? Rang ni rangka. Macam contoh katakanlah di Malaysia. Saya nak buat undang-undang baru. Undang-undang apa saya nak buat Undang-undang apa? Jadi tak ada botak. Undang-undang tu botak contoh saya buat undang-undang baru sebab di Malaysia tak ada masalah. Awak botak ke tak botak akan menjadi masalah pun. Cuma saya nak buat satu undang-undang baru di Malaysia iaitu hanya boleh lelaki atau perempuan hanya boleh berfashion rambut mereka 20 fashion saja. Potong yang pertama, potong tepi kiri saja boleh dibenarkan. Potong tepi kanan saja dibenarkan. Potong tengah saja dibenarkan. Dia tak boleh potong dua-dua, potong dua tak boleh dibenarkan. Contoh saya nak buat macam tu. Potong tengah saja silakan. Katakanlah saya nak buat macam tu masuk parlimen. Bila masuk parlimen, saya bahaskan yang dipertua dia buat. Akhir-akhir ini kita tengok rambut-rambut anak muda, rambut-rambut masyarakat Malaysia yang amat membimbangkan kita. Mereka lebih ikut pengaruh barat yang dipertua. Yang dipertua, saya mencadangkan agar negara kita Malaysia mengetatkan undang-undang supaya rakyat negara boleh potong 20 fashion rambut saja. Dan ini antara fashion dia. Itu rang undang-undang itu. Maksudnya saya masuk parlimen, saya cerita. Itu rang undang-undang. Faham? Cadangan itu tu cadangan. Iya. Jadi betul nanti saya tak tahu lah. Kalau jadi betul, saya botak tu. Bangkang awal-awal Okay, kat sini ini ciri-ciri satu, ciri kedua, ciri ketiga. Dia ada satu lagi ciri-ciri. Ada 4 ciri-ciri semuanya. Baik. Ciri-ciri yang keempat iaitu kita nak tengok dari segi apa yang kita panggil iaitu dari segi kewarganegaraan. Ini dia. Kewarganegaraan PDM. Maksudnya, macam mana nak jadi rakyat PDM? Macam mana nak jadi rakyat PDM? Saya nak tanya. Adakah orang Melayu boleh jadi rakyat PDM? Awak rasa je bagi kita jawab. Adakah orang Melayu boleh jadi rakyat PDM? Boleh. Orang Cina? Boleh, ada kata tak boleh. Orang India? Ada kata boleh, tak boleh. Okay. Orang Portugis? Tak boleh. Okay. Orang Pakistan? Jom kita tengok. Syarat-syarat nak jadi rakyat PDM. Tak payah cerita rakyat PDM. Kita cerita rakyat Malaysia dulu, jom. Awak tahu tak awak ni, rakyat Malaysia, macam mana? Macam mana tiba-tiba awak disahkan rakyat Malaysia? Macam mana tiba-tiba awak disahkan rakyat Malaysia? IC. Oh, memang lain-lainnya patut ada IC. Macam, IC. Baik. You kena ingat, saya tak tahu yang lain. Mungkin you all kebanyakan you all semua ni lahir di Malaysia.
Bila lahir di Malaysia, secara automatik boleh jadi rakyat Malaysia. Dan yang itu kita panggil sebagai kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Kewarganegaraan secara undang-undang. Dan itulah kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Lagi sekali saya ulang, kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, iaitu jus soli. So maksudnya kita di Malaysia, kita jus soli lah. Ya, jus soli itu masih ada. You lahir dekat Perak, you lahir dekat Sabah, you lahir dekat Sarawak, you boleh jadi rakyat Malaysia. Secara automatik, kuat kuasa undang-undang. Tapi macam saya lahir dekat Korea. Saya lahir dekat Korea. Apa tak buat dia? Ayah saya orang Korea. Mak saya orang Malaysia. Tapi kenapa saya boleh jadi rakyat Malaysia? Sebab mak saya. Ya, sebab mak saya itu kita panggil sebagai jus sanguinis. Jus sanguinis. Okay, yang ini tak ada dalam silibus pun, just nak bagi tahu kepada awak saja. Ya, by the way, jangan percaya yang Korea tu, saya takut ada orang betul-betul percaya. Jangan dia beritahu mak dia, mak, cik ni botak mak, dia bukan Melayu tapi lain Korea mak. Okay, jangan macam tu. Okay, so kat sini abang kakak yang dihormati sekalian. Kewarganegaraan PTM ni syaratnya yang pertama adalah berdasarkan kuat kuasa undang-undang. Kuat kuasa undang-undang maksudnya secara automatik boleh jadi rakyat. Secara automatik boleh jadi rakyat. Iaitu berdasarkan apa? Berdasarkan jus soli. Bukan ke sebelum ni orang Melayu tak puas dengan jus soli? Waktu dekat Melayu ni kan orang Melayu tak puas dengan jus soli. Bukan main lagi orang Melayu marah kepada jus soli kan, tiba-tiba setuju lah. Itu dulu. Jus soli dia lagi. Okay. Jus soli waktu PTM tak dihapuskan. Ingat PTM tak menghapuskan jus soli tetapi diperketatkan. Jom kita sembang. Mari sini. Sembang dekat sini. Kenapa juicer? Itu biasalah bahasa lagi. Bahasa lagi. Biasa lagi kita ni kan. Pengaruh lah banyak. Okay. Balik dia yang PTM. Jus soli. PTM. Jus soli. Orang Melayu tak suka. Tapi orang Melayu pula kat sini. Sebab apa? Sebab dia, waktu Malayan Union, jus soli terbuka kepada semua. Lagi sekali saya ulang, waktu Malayan Union, jus soli ni terbuka kepada semua. Siapa-siapa yang lahir di tanah jajah British, semua boleh jadi rakyat Malayan Union. Awak lahir dekat Australia, boleh jadi rakyat Malayan Union. Awak lahir dekat Bangladesh, boleh jadi rakyat Malayan Union. Awak lahir dekat Afrika Selatan pun boleh jadi rakyat Malayan Union. Itu waktu Malayan Union. Tanah jajah British. Tetapi selepas masuk kepada PTM, jus soli makin diperketatkan yang pada waktu itu hanya terhad kepada dua rakyat saja. Apa rakyat dia? Terhad kepada dua rakyat, iaitu yang pertama kita ada rakyat raja dan yang kedua kita ada rakyat British. Sudah pendapat pula. Apa bezanya? Rakyat raja, ladies and gentlemen, semua orang Melayu, orang asli yang lahir di negeri Melayu. Lagi sekali saya ulang, rakyat raja adalah semua orang Melayu yang lahir di negeri yang ada raja. Orang Melayu ataupun orang British. Melayu atau asli yang lahir di negeri ada raja. Okay. Jangan dapat? Setakat ni boleh dapat faham ni? Orang Melayu atau orang asli yang lahir di negeri ada raja. Rakyat British adalah semua yang lahir di negeri Selat. Rakyat British adalah semua yang lahir di negeri Selat. Saya nak uji awak. Seorang kawan saya, dia lahir, kecil pula. Nama dia, kawan saya ni, nama dia adalah Ahmed. Tak ada kaitan antara yang hidup ataupun yang mati. Apa kawan saya? Kenapa Ahmed? Suka dia lah nama dia memang Ahmed macam tu. Okay. Dia ni lahir dekat Perak. Boleh tak dia nak jadi warga PTM berdasarkan kuasa undang-undang? Semua cakap boleh. Kenapa boleh? Awak ingat Ahmed orang Cina tau. Dia lahir dekat Perak. Perak ni negeri.
rakyat raja khusus untuk negeri yang ada raja dan khusus untuk orang Melayu dan orang asli saja. So, Amir ataupun Raju, kalau dia lahir dekat Selangor ke, dia lahir dekat Perak ke, dia lahir dekat Johor ke, automatik dia tak boleh apply. Dia tak boleh apply secara kuat kuasa undang-undang. Ya. Serius, dia tak boleh apply secara automatik. Dia tak boleh apply secara automatik. Jahatnya, bukan jahatnya. Itu syarat dia. Okey, kecuali ada seorang kawan saya. Nama dia Adam. Dia lahir dekat Pulau Pinang. Boleh ke dia nak jadi ini? Boleh, sebab rakyat British. Well, okay. Ada seorang lagi member saya, nama dia Hussein. Hussein lahir dekat Melaka. So, boleh tak Hussein nak apply secara kuat kuasa undang-undang? Nak pergi apply? Boleh, sebab rakyat British. Rakyat British semua, tak kira lah you Melayu ke, you Cina ke, you Kedah ke, you boleh apply jadi warga negara PDM. Mesti orang tanya kan, itu apa jadi kepada Amir betul? Apa jadi kepada Amir kan? Macam kesian lah. Ada cara dia. Okay, jom kita tengok satu persatu dulu. Lagi syarat kuat kuasa undang-undang selain daripada raja-raja British, syarat dia adalah penduduk asal negeri Melayu. Tak ada masalah, penduduk asal. Okey, next, ini pun faham kan? Penduduk asal negeri Melayu yang lahir sebelum dan semasa PDM. Okey, rakyat raja dan sesiapa sahaja yang serasi dengan adat resam. Boleh apply secara undang-undang. Tetapi syarat utama ni. Okey, jom kita tengok. What happened to Ahmed? Yang kedua, nak apply jadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu kan? Secara pendaftaran. Syarat untuk secara pendaftaran adalah orang yang lahir di Tanah Melayu yang dah menetap lebih daripada 15 tahun. Masalahnya, Amir ni, dia lahir pada tahun 1940. Boleh ke dia nak apply? Syarat ni. Kalau siapa-siapa cakap boleh, 15 tahun lah. Ambil baru 8 tahun. Macam mana? Itulah yang berlaku kepada Profesor Dr. Kukay Kim. Pernah dengar nama tu? Pernah dengar Profesor Kukay Kim? Ya. Profesor Kukay Kim ni, dia lahir pada tahun 1937. Dia adalah sejarawan Malaysia, Dia cerita dekat saya, Profesor Kukay Kim dia lahir dekat Ipoh. Tahun 1937. Dia kata, dia tak boleh jadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu, dia kata, saya waktu tu tak boleh jadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu sebab apa? Sebab dia adalah orang Cina, lahir di Perak. Dia tak boleh jadi rakyat raja sebab rakyat raja adalah orang lain. Dia kata. Dan dia nak apply pun tak boleh. Sebab dia tak lebih 15 tahun. Jadi itulah antaranya. Kena faham konsep kat situ. Okey, cuma je ladies and gentlemen, ada satu syarat lagi yang tak diceritakan. Kalau mak ayah secara automatik tak boleh jadi rakyat warga negara PDM, anak pun boleh jadilah. So mungkin Ahmed ni ada mak ayah dia yang dah jadi. Ahmed ni mak ayah dia boleh apply. So anak pun boleh lah. Macam tu, mudah je kan. That's the syarat-syarat kewarganegaraan. Okay, clear? Alhamdulillah tak payah tunggu. So maksudnya awak dah tunggu 15 tahun dah. Baru nak apply. Dah lama je bang. Betul. Tak tunggu dia. So, settle lah kita cerita pasal apa kita panggil ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Mudah. Ciri-ciri dia kan. Mudah sangat-sangat senang. Ya. Okay, soalan sebelum kita masuk kepada 5.4. Ada? Habis. Buku apa dah? Awak jangan bergurau. Habis kita betul-betul saya. Kalau buat gurau macam tu. Kalau gurau kan? Saya duduk Penang, saya rakyat British betul. Rakyat British. Dia habis kompetitif. Okay, next. 5.4. Kesan penubuhan PDM. Yang ni kalau saya tak ajar pun you boleh jawab. Okay, jom kita tengok Dah tahu kan? Akan
kepada pasien yang belajar Malaysian, dia dah tahu dah macam, oh, kita dapat tangkap dah. Okay. Bagi pasien yang baru masuk, saya kena tolong. Pasien yang baru masuk, saya kena tolong kat sini. Jom. Kita tolong pasien yang baru masuk. Kat sini. You tahu tak? Kisah dia kenapa ada PTM? Tahu tak kisah dia kenapa ada PTM dalam negara kita ni? Sebabnya adalah orang Melayu tak suka dengan Malayan Union. Waktu zaman Malayan Union, ladies and gentlemen, negara kita ditakbir oleh Gerdok. Dan di bawah Gerdok adanya Raja Melayu. You tengok kedudukan raja kat mana? Kedudukan raja di bawah British. Dan waktu ni, raja hanya berkuasa dari segi 2 bidang saja, iaitu raja berkuasa dari segi agama Islam dan juga adat. Tak ada kuasa ke? Tak ada kuasa kan? Awak ingat tadi kita belajar ciri-ciri pentadbiran? Ingat mana dia kita belajar ciri-ciri pentadbiran apa jadi? Raja siap boleh luluskan undang-undang betul? Raja boleh kata, undang-undang yang luluskan ni tak boleh ni. Yes. Itu kuasa Raja Melayu dikembalikan. Dan yang lebih lagi yang tak diceritakan pada saat terbawa tadi, saya lupa nak cerita. Apa yang PTB nak buat? Contoh katakanlah PTB nak buat PKP. PTB nak buat PKP ataupun PTB nak buat darurat apa semua. PTB kena minta kebenaran daripada Raja tau. Kena jumpa dulu Raja Melayu. Oh, Raja Melayu. You all tahu tak? Kita nak buat PKP. Nampak? That's the kuasa Raja Melayu. Dikembalikan. Okay. Perlu saya explain lagi? Tak payah Tak payah explain dah. Okay, next. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Yang ni kisahnya. Yang ni kisahnya menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Dekat mana tau? Dekat mana menjaga kedudukan istimewa ni? Dekat kedudukan rakyat raja, dekat kedudukan kewarganegaraan tadi. Okay. Yang mana tadi saya teman abang kakak yang dihormati sekalian. Kisah dia, orang Melayu ni marah kepada Malayan Union sebab Jusoli yang buka kewarganegaraan kepada semua orang. So orang Melayu kata, mana boleh? Orang Afrika boleh jadi, orang Mexico boleh jadi rakyat Malayan Union. So orang Melayu marah benda tu. Dan orang Melayu kata apa? Kita kena ketatkan, kita kena hapuskan Jusoli. Dan last kali British buat satu keputusan, tak boleh hapuskan. Kita kena ketatkan saja, tetapi dengan syarat orang Melayu diberi keistimewaan. Awak tahu apa keistimewaan orang Melayu? Boleh mentadbir. British bagi masuk pentadbiran. British kata, bagi orang Melayu boleh memerintah negara. Orang Melayu boleh jadi pegawai-pegawai. That's the keistimewaan waktu tu. Dan kedudukan orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal. Lagi sekali saya ulang, kedudukan orang Melayu waktu ini diiktiraf sebagai penduduk asal tanah Melayu. Oh, ada sebenarnya British baik juga. Mesti kita fikir British baik kan? Dia macam baiknya. British, kenapa bersanggup buat macam tu? British buat, dia main tarik tali. Dia nak dapatkan sokongan orang Melayu. British nak duduk lama dekat tanah Melayu sebab dia nak kau segala hasil yang ada dulu sebelum balik. Sebelum kau tu, ujunglah dulu orang Melayu nak merdeka kan begitu boleh bagi. Tapi sebelum tu relax dulu orang Melayu, relax dulu. Kita bagi lajak lagi. Kita ambil duit jediman. Okay. So, nombor 2. Lagi kesan yang kedua. Kesan yang ketiga. Membuka ruang. Ni apa ruang ni? Apa tu? Siapa salah ejen tu? Membuka ruang kewarganegaraan. Perlu saya explain? Perlu saya explain? Tak perlu. Tak perlu Dah tahu kan? Baru je buat tadi kan? Baru je buat tadi. Ya. Mudah sangat. Okay. Last kali, ladies and gentlemen. Yang ini saya kena explain. Mewujudkan kerjasama antara kaum. Tadi sekali saya ulang kan? Yang ini saya kena explain. Mewujudkan kerjasama antara kaum, ladies and gentlemen, abang kakak. Itu macam mana? Perpaduan. You tahu tak? Bila British datang ke negara kita, mereka lah yang pecah belahkan masyarakat negara kita. Mereka pecah belahkan. Macam mana tak pecah belahkan? You tahu. Diorang bawa masuk orang India, diorang letak dekat estate. Mereka letak dekat estate. Orang Cina pula datang di tanah Melayu, mereka letak dekat Lombok. Penduduk Melayu pula mereka biarkan kat kampung. So mereka pecah-pecahkan. Mereka tak bagi pun orang Melayu berbaik dengan orang Cina. Dia tak bagi orang Cina berbaik dengan orang India. Itu British. You tahu kenapa British tak bagi perpaduan wujud dalam kalangan penduduk? Kalau perpaduan wujud dalam kalangan penduduk, rakyat-rakyat yang bersatu padu boleh tumbangkan British. Anytime rakyat boleh tumbangkan British. So nak tak nak British, kena pecahkan.
Tetapi selepas Perang Dunia yang Kedua, British kena satukan balik semua. Sebab apa? Nak British kena bagi merdeka. Sebelum bagi merdeka, British letakkan syarat. British kata tanah Melayu kalau nak merdeka boleh. Syaratnya mestilah bersatu padu. Persoalan dia, tadi dah pecah belah. Kuasa hubungan antara kau. Ini nama bahasa Melayu dia. Jihad, betul, jihad. Okay. Next saya cerita. CLC ni kita akan belajar bab 7 tapi saya cerita awal-awal kepada you all. Saya cerita awal-awal kepada you all. Kisah dia waktu tu Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar pergi jumpa British, Datuk On Jaafar minta mereka Astaghfirullahalazim, terkejut aku, siapa pula pergi main mencium tu. Astaghfirullahalazim, dia tak boleh tidur tau. Allah, saya ingatkan ada bapa meletup dekat dalam ni. PS5 meletup ke terkejut. Oh, ada PS5 nak bagi tahulah. Okey, sambung balik cerita dia lah. Okey. Okey, sambung balik cerita. Apa tadi? Datuk On Jaafar pergi jumpa British nak minta kemerdekaan. Tish, boleh anak merdeka? Datuk On Jaafar dengan British panggil Tish saja. Okey, British kata, tak ada masalah nak merdeka. Masalahnya sekarang ni perpaduan rakyat. Macam mana nak bersatu padu? So Datuk On Jaafar pening, kau fikir macam okay? Macam mana nak bersatu padu? British bagi cadangan. Dia panggil orang Cina, Tan Cheng Lock, dia panggil wakil orang Cina, Tan Cheng Lock, dia panggil wakil orang India nama dia E.C. Turaisingam. So, ada 3 lah. Wakil orang Melayu pun ada, wakil orang Cina pun ada, wakil orang India pun ada, duduk dalam satu meeting. Meeting tu kita panggil ni. Dan dalam meeting tu, British kata kepada Datuk On Jaafar, Datuk On, anda kata you all nak merdeka, Datuk On, you kena buka kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. You kena bagi orang Cina jadi rakyat tanah Melayu. You kena bagi orang India yang ada dekat tanah Melayu ni jadi rakyat. Datuk On tak ada masalah. Datuk On dia orang yang bagus. Datuk On dia orang yang hebat. Berfikiran waras, berfikiran matang. Datuk On balik jumpa dengan orang Melayu UMNO. Jumpa orang Melayu UMNO macam Assalamualaikum semua rakyat-rakyat, penduduk-penduduk Melayu. British nak bagi kita merdeka. Semua bersorak. Mereka, ya. Tetapi dengan syaratnya, British minta kita, rakyat-rakyat sekalian, untuk kita buka kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Penduduk semua, tak boleh! Kami tak setuju! Kami pangkang! Waktu penduduk semua jadi macam tu. Datuk On pujuk bukan main. Datuk On pujuk, boleh pujuk. Dan last kali orang Melayu setuju. Bila orang Melayu setuju, Datuk On masuk balik ke meeting tersebut, panggil balik meeting. Dia panggil British meeting, Tan Cheng Lock dengan E.C. Turaisingam. Jom meeting semua sekali. Datuk On masuk bilik. Saya dah berjaya pujuk orang Melayu untuk buka kewarganegaraan kepada bukan Melayu. So mulai hari ini, orang Cina boleh jadi penduduk tanah Melayu, orang India pun boleh jadi. Seronok. Tetapi dengan syarat.
Tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Orang Cina, orang India dan juga British kena bantu orang Melayu bangunkan ekonomi orang Melayu. Selain daripada bangunkan ekonomi, bangunkan pendidikan kami. Itu syarat dia. Syarat yang seterusnya, kami nak keistimewaan orang Melayu. Itu antara syarat dia. Faham? Dan semua setuju. Semua setuju. Nampak? Itulah dia, ladies and gentlemen. Ni. Cadangan CLCD masukkan dalam perundangan TM. Perundangan Tanah Melayu. Cadangan apa? Cadangan yang tadi tu, iaitu apa ni? Syarat kelebihan keistimewaan orang Melayu ni. Keistimewaan orang Melayu dimasukkan dalam Undang-Undang Tanah Melayu. Itu cerita dia. Faham? Yeah, that's the topic. That's the things, man. Sekejap. Demo okey tak okey ni? Saya tanya faham tak faham ni kalau macam semua senyap ni. Okay. Risau ni. Ke angkuk? Oh, angkuk. Dia tak tulis dia angkuk je. Terima kasih. Fokus. Dan sedikit nak sharing. Sepatutnya belajar bab 7 semua ni. Majukan orang Melayu dari segi dua benda. Pendidikan, ekonomi. Okay. British kata, boleh? Bukan setakat British lah, orang Cina, orang India, wakil kata, boleh? Kita boleh tolong, tak ada masalah. Dan waktu ni lah British kata apa? Kita kena tubuhkan satu persatuan. Maafkan saya, bukan persatuan. Kita kena tubuhkan satu badan khas untuk memajukan orang Melayu. Dan badan khas itu diberi nama sebagai RIDA. RIDA hari ini nama dia adalah MARA. Sebab tu orang marah, kalau you masuk UiTM, marah, semua Bumi Putra. Dan untuk orang Melayu dan orang Sabah, Sarawak, orang asli ke apa semua, tak kisahlah. Okay? You sambung belajar nanti, you tak nak minta PTPTN, you boleh minta marah. Ya, ini dalam TikTok. Ya, inilah dalam TikTok semalam. Ini saya cerita semalam kat TikTok. Okay, clear cerita dia. Dan last kali, ini benda-benda dalam perundangan. Kita cerita terus bab 7 ni, sebab kita ada masa ni. Oh, kita ada masa. 5 minit lagi. Allah, lama lagi. Kau nak ambil kelas. Banyak pula laju ke kelas kita ni. Laju ke? Banyak masa pula. Syok kan? Okay, baik. Dan satu lagi, antara yang dibincangkan dalam CLC ni apa dia? Iaitu British kata, kalau you all semua dah buat usaha perpaduan, you all semua dah buat usaha, dah buka kewarganegaraan, you all dah buat kempen, you all dah buat semua ni, tapi macam mana kami British nak tahu you all dah bersatu padu? Kami nak kena tahu keputusan. You all dah bersatu padu ke belum? Baru boleh bagi merdeka. Satu cara. Pilihan raya. Lepas daripada meeting ni, wujudnya pilihan raya. Yang mana geng, pilihan raya itulah, ladies and gentlemen, abang kakak yang dihormati sekalian, membuktikan bahawasanya orang Melayu ke orang asli ke orang Cina ke orang India ke, dia nak tengok sama ada boleh bersatu tak, boleh pilih satu pemimpin. Bersatu tak pilih satu pemimpin. Yang mana dia pilihan raya pertama kali diadakan di Pulau Pinang. Waktu tu puak-puak UMNO kalah. Dia kata, puak-puak UMNO kalah. Pergi bertanding puak UMNO. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua rakyat sekalian? Undi saya. Siapa menang? Democratic Party, DP. Tak silap saya nama dia. If I'm not mistaken lah. You tahu kenapa kalah? Tahu pasal apa kalah? Kalah lah. Majoriti orang dekat Pulau Pinang adalah bukan Melayu. Tiba-tiba pergi hantar UMNO yang orang Melayu ni. Siapa nak undi?
Yang menang parti orang Cina. Ya. DP, Democratic Party. Menang. Ya. Okay. So, awak tahu UMNO buat apa? You tahu UMNO, DLP DLP yang parti saya pun tak ingat nama dia. Okay, so tahu UMNO buat apa? UMNO balik sebab kalah UMNO balik, UMNO fikir macam, kenapa kita kalah? Waktu ni tunggu Abdul Rahman. Kenapa kita kalah Aduh, sedih Sedih So, baru dah fikir, orang Cina akan pilih orang Cina sebab mudah nak berborak. Contoh, saya kata kalau orang Cina ada masalah, saya kena cari orang Cina senang nak berborak. Ya. So, waktu tu Tunku Abdul Rahman fikir, kita kena ubah strategi. Strateginya adalah berpakat ataupun membuat pakatan dengan parti berkaum lain, parti kaum lain. Itu UMNO buat pakatan dengan